Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sambung lagi perbahasan kita, iaitu perkara yang disyaratkan wuduk. Artinya apabila kita nak melakukan sesuatu ibadat, maka ada di antara ibadat-ibadat kita perlu kepada kita berwuduk, atau perlu kita berada dalam keadaan suci. Ya. Bukan seperti puasa, ya. Kita berpuasa, ni Ramadan tak lama lagi nak sampai. Puasa tidak perlu kepada berwuduk. Jadi ini kita lihat apa dia amalan-amalan yang apabila kita hendak lakukan maka perlu kepada berwuduk. Yang pertama, solat. Apabila kita hendak mendirikan solat, nak mendirikan sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat ataupun sembahyang jenazah fardu kifayah. Walaupun sembahyang jenazah ada yang membahaskan tentang sama ada perlu ataupun tidak perlu kepada wuduk. Tetapi dalam mazhab kita Syafi'i, apabila seseorang itu hendak melakukan sembahyang jenazah, maka hendaklah dia dalam keadaan suci, iaitu dalam keadaan berwuduk. Ya, jadi kita lihat apa juga jenis solat yang hendak dilakukan, maka seseorang itu hendaklah berwuduk. Ini dijelaskan di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu dulu kita dah baca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan ataupun hendak mengerjakan sembahyang, ya, padahal kamu dalam keadaan berhadas kecil, maka hendaklah kamu berwuduk. Ya, hendaklah kamu berwuduk. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bagaimana cara, apakah anggota yang perlu untuk disempurnakan, barulah dikatakan berwuduk. Maka disebut faghsilu wujuhakum. Maka hendaklah kamu basuh muka kamu, wajah kamu. Dulu kita dah bahaskan, ya, jadi tak perlu kita ulang di situ, ya. Kemudian selesai kita membasuh muka, hendaklah wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kamu hinggalah sampai ke para siku, atas lagi pada siku. Bukan cukup sempadan, tak, lebihkan sikit, ya, itu marafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, maka hendaklah kamu menyapu kepala kamu. Artinya kepala tidak dibasuh, kepala hanya disapu. Dan seterusnya wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kedua kaki kamu sehinggalah kepada paras buku lali. Inilah anggota wuduk. Apabila seorang itu nak sembahyang, nak solat, maka dia hendaklah berwuduk. Kalau sebelumnya dia dalam keadaan suci, maka tak perlu lagi lah berwuduk. Ini nak ceritakan sesiapa yang dalam keadaan berhadas, apabila dia nak solat, maka hendaklah dia berwuduk. Kemudian yang kedua, perkara yang perlu kepada seseorang itu berwuduk, iaitu tawaf keliling Kaabah. Nah, ini kalau kita di Malaysia tidak berlakulah tawaf ini, ya. Ini bagi orang yang pergi ke Baitullahil Haram, ya, pergi ke Mekah, sama ada kerana pergi menunaikan umrah ataupun pergi menunaikan haji, maka mereka akan pergi ke Masjidil Haram, di mana di sana terletaknya Baitullahil Haram. Jadi apabila kita di sana, maka kita akan melakukan tawaf. Jadi apabila seseorang itu hendak melakukan tawaf, iaitu keliling
mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan itu, ya, maka seseorang itu hendaklah dalam keadaan suci, hendaklah dalam keadaan berwuduk. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut at-tawafu haula al-bait mislu as-salati illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair. Rasulullah bersabda, tawaf keliling Kaabah sama seperti bersolat. Artinya perlu kepada wuduk, ya. Kecuali kamu boleh bercakap-cakap ketika melakukannya. Itu beza dia, ya. Tuntutan apabila seorang tu nak tawaf, maka nak berwuduk sebagaimana seorang yang nak sembahyang. Dia kena berwuduk. Cuma bezanya di dalam sembahyang, seseorang itu tidak boleh bercakap atau berkata-kata. Berbeza dalam keadaan tawaf, walaupun dia sedang melakukan tawaf mengelilingi Kaabah, dia boleh berkata-kata, boleh bercakap-cakap. Tetapi Rasulullah nasihatkan, sesiapa yang bercakap-cakap ketika itu, janganlah bercakap kecuali perkara yang baik. Artinya mengatakan sesuatu yang elok, yang baik, itu tidak salah, boleh. Ya, itu kita nampak beza di antara tuntutan apabila seorang melakukan solat, maka dia tidak boleh bercakap atau berkata-kata. Manakala apabila seorang melakukan tawaf, dia boleh berkata-kata, tapi hendaklah berkata perkara-perkara yang elok, yang baik sahaja. Ini yang kedua, yang memerlukan seorang itu kepada berwuduk, yakni suci. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, ya. Yang ketiga ini adalah yang terakhir, di mana apabila seseorang itu hendak menyentuh Al-Quran. Membaca Al-Quran tak ada masalah, tak ada wuduk pun tak apa. Ya, kita hafaz ayat-ayat Al-Quran ataupun surah-surah daripada Al-Quran, maka kita hendak membacanya, maka itu tidak ada masalah, tak perlu kepada wuduk. Bila-bila masa sahaja kita boleh membacanya, asalkan kita tidak dalam keadaan hadas besar, asalkan kita jangan berada di tempat-tempat yang tidak suci seperti mana di dalam tandas umpamanya. Maka tempat-tempat ini tidak boleh kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya, walaupun kita tiada wuduk. Baik, ya. Jadi jangan kita bimbanglah nak baca Quran, tak boleh ni, ada wuduk tak ada, tak boleh baca. Tidak. Jadi dibenarkan, ya, membaca Al-Quran walaupun tanpa wuduk, ya. Yang dikehendaki di sini, ya, apabila seseorang itu hendak menyentuh Al-Quran, kita nak buka Al-Quran, ya, kita nak buka Al-Quran, jadi kita kena sentuh dia, ya, kita kena sentuh dia. Waktu itu kita hendaklah dalam keadaan suci, sebab ayat Al-Quran menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illal mutahharun, ya, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih sucinya. Jadi sesiapa yang nak menyentuh Al-Quran, maka hendaklah dia dalam keadaan bersuci. Jadi bagaimana dengan Al-Quran terjemahan? Kita ada satu naskah Al-Quran terjemahan, ya, dengan tafsirnya ataupun dengan maknanya. Maka yang ini boleh kita menyentuhnya, kerana kandungan kalimah-kalimah yang lain daripada kalimah Al-Quran mungkin melebihi kalimah-kalimah Al-Quran itu sendiri. Maka
hukumnya harus, yakni boleh, walaupun dalam keadaan seseorang itu tidak bersuci, dia boleh menyentuh Al-Quran yang ada terjemahan ataupun tafsir Al-Quran. Selain daripada menyentuh Al-Quran, yakni menanggungnya, kita nak bawa Al-Quran. Ya, tadi sekadar kita nak sentuh, mungkin kita nak tengok satu dua ayat yang berkaitan, maka kita nak sentuh. Ini tak, kita nak pindahkan Al-Quran. Ya, kita nak bawa dia ke mana-mana. Maka seseorang itu juga perlu kepada berwuduk. Ya, melainkan dalam keadaan dia membawa bebanan yang banyak. Ya, dia membawa bebanan yang banyak. Dan di antara bebanan yang dibawa itu ada nasah Al-Quran di dalamnya. Maka iaitu diharuskan. Boleh, sebab dia bukan sekadar membawa Al-Quran, tetapi sebaliknya dia membawa bebanan ataupun barang-barang yang lain selain daripada Al-Quran. Maka itu diharuskan. Kalaulah semata-mata untuk menanggung atau membawa nasah Al-Quran, maka seseorang itu hendaklah dalam keadaan bersuci. Dalam satu hadis Rasulullah menyebut, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Yang bermaksud, sabda Rasulullah SAW, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci. Jadi jadi dua dalil tadi. Yang pertama daripada dalil Al-Quran, dan yang kedua dalil daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghendaki apabila seorang hendak menyentuh Al-Quran, maka dia hendaklah dalam keadaan suci. Inilah tiga perkara. Tiga perkara. Soalan ini yang pertama, apabila seseorang itu hendak mendirikan solat, apa jenis solat sekalipun. Dan yang kedua, apabila dia nak melakukan tawaf mengelilingi Kaabah, sama ada tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Sebab apabila kita masuk kepada Masjidil Haram, kita tidak melakukan sembahyang sunat. Dan kalau kita masuk masjid, kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tetapi apabila kita di Masjidil Haram, kita tak buat tahiyatul masjid. Sebaliknya kita melakukan tawaf sunat sebagai ganti kepada sembahyang tahiyatul masjid. Itu tawaf itu dipanggil tawaf sunat. Jadi kita hendaklah ada wuduk. Dan yang terakhirnya, iaitu apabila kita hendak menyentuh ataupun kita hendak menanggung, membawa, memindah Al-Quran, maka di ketika ini juga kita perlu kepada wuduk. Jadi inilah dua tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Yang pertama, tajuknya mengenai perkara-perkara yang membatalkan wuduk, dan yang keduanya perkara-perkara yang memerlukan kepada wuduk apabila kita nak melakukan sesuatu amal. Dan inilah dua tajuk pada hari ini kita bincangkan. InsyaAllah panjang umur kita akan bincang lagi tajuk-tajuk yang lain. Dan akhirnya saya memohon maaf kalau ada apa-apa kesalahan dari tutur kata saya tadi. Saya bermohon maaf, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.